Iaitu berkaitan dengan masbuk dan juga muafiq. Masbuk, apa itu masbuk? Apa itu muafiq? Muafiq ini orang yang sempat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau orang yang datang lewat tak sempat takbiratul ihram dengan imam, dipanggil masbuk. Jadi masbuk ini dia ada hukum dia, muafiq pun ada hukumnya, berbeza dalam solat. Jadi ada persoalan di sini, si A dengan si B lah, kita kata si A dengan si B ni. A ni masbuk, kemudian si B ni muafiq, dia kata. Kemudian yang masbuk ni dia baca Al-Fatihah. Jadi kalau ikut hukum macam mana masbuk? Masbuk ni dia tidak diwajibkan untuk menyelesaikan bacaan Fatihah. Kalau dia pergi, imam sedang rokok, dia takbiratul ihram, dia terus rokok, dan dia sempat rokok bersama dengan imam, maka dia mendapat rakaat tersebut. Kalau dia pergi, kemudian imam sami Allahu liman hamidah, dia takbir ketika imam sami Allahu liman hamidah, maka dia tidak mendapat rakaat tersebut. Sebab kalau dikiranya, maknanya dia sempat rokok dan dengan sekadar tamakninah. Qadar tamakninahnya selama mana? Subhanallah. Subhan dengan qadar subhanallah. Kalau sempat, maka rakaat itu dikira. Okey, kalau si A ni masbuk ni, contohnya dia pergi, dia masbuk, kemudian imam rokok, dia masih menyelesaikan Fatihah dia. Sepatutnya bagi masbuk ni dia kena ikut bersama dengan imam dan dia mendapat rakaat tersebut. Tapi dia masih berdegil, dia menyelesaikan Fatihahnya sehingga imam selesai rokoknya, bangkit daripada rokok. Apa hukum makmum masbuk tersebut? Tak dapat rakaat itu satu hal. Dari itu sah tidak sah solatnya. Ni masbuk ni bukan muafiq. Yang masbuk yang datang lewat ni, dia selesaikan Fatihah dia sehingga imam bangkit daripada rukuk. Apa hukum solat bagi makmum masbuk tersebut? Yang sepatutnya bila imam rokok, dia kena rokok dan dia mendapat rakaat tersebut. Kalau dia tak sempat rokok, tak dapat rokok pun, tak sempat rokok bersama imam, dia tidak dikiralah rakaat tersebut. Jadi dia ada dua pilihan dalam hukum, dua hukum. Yang pertama, sama ada dia mufaraqah. Kalau dia nak berdegil sangat, nak selesaikan Fatihah dia sehingga imam tu bangkit daripada rukuknya, sama ada dia mufaraqah, dia solat sendiri, tak, ataupun apa dia, solatnya batal. Dua tu. Dia kena mufaraqah ataupun solatnya batal. Kalau dia ikut juga, kalau dia ikut juga imam dalam keadaan sedemikian, maka solatnya batal. Dia kena mufaraqah, dua hukum tu. Tapi bagi muafiq pula, bagi muafiq, dia dibenarkan kalau dia ni jenis bacaan Fatihahnya lewat, apa tu, lambat, merangkak-rangkak baca sepatah-sepatah, dia dibenarkan untuk ketinggalan dengan imam sebanyak 3 rukun yang besar. Apa dia 3 rukun yang besar itu? Dia berdiri qiyam, masih lagi baca Fatihah, kemudian imam rokok. Dia tak habis lagi, imam iktidah tak habis lagi, baca lagi Fatihah dia. Kemudian imam sujud pertama, dia masih lagi menyelesaikan dia punya Fatihah. Imam iktidah duduk antara dua sujud, dia masih lagi meneruskan Fatihah dia. Imam rokok kali kedua, dia masih lagi belum. Tapi kalau dia sempat untuk rokok ketika imam
sujud yang kedua rakaatnya dikira. Itu maksudnya. Tiga rukun besar apa dia? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Sujud kedua. Jadi kalau imam rukuk, imam bangkit daripada sujud yang kedua, dia masih lagi belum rukuk, belum selesaikan Fatihah dia, maka rakaatnya itu tidak dikira. Solat dia sah. Jadi dia tak perlu rukuk lah, dia tunggu imam je lah. Tunggu imam, rakaat yang kedua kira. Sebab rakaat pertama tu tidak dikira. Jadi orang lambat sangat kalau sampai imam bangkit daripada sujud kedua pun dia tak siap lagi dia punya Fatihah tu, sangat lambat lah. Jarang sangatlah berlaku sedemikian. Tapi itu dari sudut hukumnya. Kemudian hukum yang kedua, iaitulah kalau seseorang tu solat tahiyatul masjid contohnya, kemudian Bilal iqamah, apa pilihan yang kita sepatutnya buat? Kita tengah solat sunat tahiyatul masjid, kemudian Bilal iqamah untuk didirikan solat, sama ada fardu lah, solat apa-apa pun. Apa pilihannya? Macam mana? Dalam fiqh dia ada pelbagai pilihan. Pertama, kalau sekiranya kita yakin bahawa kita sempat untuk berjemaah, disunatkan teruskan sehingga selesai. Kalau kita yakin dengan kita meneruskan solat tahiyatul masjid kita itu, solat tahiyatul masjid, tak sempat untuk solat berjemaah, jadi disunatkan kita berhentikan. Tapi kalau kita yakin, pilihan ketiga, kita yakin kalau kita tak sempat pun, tapi kita yakin akan ada jemaah yang kedua selepas itu, boleh diteruskan solat sunat tahiyatul masjid. Tetapi kalau kita teruskan, kita hendaklah membaca dengan bacaan yang ringan. Contoh kita kata baca Al-Fatihah saja. Kemudian kalau rukuk tu subhana rabbiyal azim, cukup dah, satu sekali pun cukup, ringan. Seperti juga kita kata kalau kita masuk masjid dalam keadaan imam sedang berkhutbah atau khatib sedang berkhutbah hari Jumaat. Sunat juga kita mendirikan solat sunat tahiyatul masjid, tetapi secara ringan. Secara ringan yang saya sebutkan tadi, hanya baca Al-Fatihah. Kemudian kalau rukuk pun baca subhana rabbiyal azim, cukup sekali, secara ringan. Itu. Kemudian sebagai bonus yang kita selalu baca, yang amalkan salawat Ibrahimiyah ni macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi ini riwayat dalam Muslim, ada sedikit perbezaan lafaz dia lah. Tapi kalau dalam riwayat Bukhari macam mana? Dalam riwayat yang paling sahih, kitab yang paling sahih, macam mana salawat Ibrahimiyah? Maknanya cara kita nak berselawat tu dia bermacam-macam sirah dan tidak ada masalah, semuanya mendapat pahala dan semua diberi ganjaran oleh Allah SWT. Man shalla salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Mana semua dapat lah. Cuma yang paling afdalnya, ada setengah tu kita berselawat dengan selawat yang tidak warid daripada Nabi. Boleh, tak ada masalah, mana-mana selawat, yang penting ianya selawat. Tapi yang paling afdalnya adalah selawat yang diajar oleh Nabi sendiri, bagaimana untuk berselawat kepada dia. Itu yang paling afdal. Dalam banyak-banyak selawat, dalam banyak-banyak sirah selawat, yang paling afdal adalah yang diajar, yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi dalam riwayat Bukhari, ketika mana ditanya, ya Rasulullah, kaifa salatu alaika?
Wahai Rasulullah, bagaimana berselawat kepada kamu? Fa inna Allah qad 'allamana kaifa nusallim alaikum. Sesungguhnya Allah telah mengajar kepada kami bagaimana untuk berdoa kepada kamu. Mendoa kesejahteraan kepada Nabi dan keluarga Nabi. Bagaimana selawat? Nabi pun ajar apa? Qulu, katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innahu Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lafaz sirah yang diajar oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Cara untuk selawat Ibrahimiyah. Jadi kalau yang biasa kita buat pun tak ada masalah. Itu ada riwayat Muslim, tapi ada sedikit perbezaan, sedikit saja perbezaan dari sudut lafaznya. Jadi ini yang dalam Sahih Bukhari. Jadi tuan-tuan, kalau boleh kita pelbagaikan selawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting berselawat, jangan tak berselawat. Perbanyakkan selawat kepada Nabi, kerana ianya menjadi penyebab untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat kelak. Begitu juga menjadi penyebab untuk dosa kita diampun, dan juga untuk Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala permintaan kita, dan Allah elakkan kita daripada sebarang kerunsingan, sebarang kesulitan di dunia kalau orang yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari ini kita sambung pengajian kita, iaitulah pada muka surat 743, betul? Betul? Naam. Wasalna ila safhati 743. Sahih? Naam, sahih. Kita telah sampai ke muka surat 743. Hikmah mendapat persetujuan janda. Kenapa dalam bab dara dan juga janda itu berbeza dari sudut minta izin? Kalau kita kata dara, wali mujbir tidak disyaratkan untuk meminta izin daripada perempuan. Wali mujbir, datuk, ayah dan juga datuk. Tapi berbeza dengan janda, iaitulah mesti diminta izin berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Seorang janda itu lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Mana perlu diminta izin terlebih dahulu. Jadi kenapa hikmahnya? Dalam bab janda ini, dia mengetahui maksud perkahwinan. Apa maksud dia mengetahui? Kerana dia telah berpengalaman dalam kehidupan berpasangan, kehidupan perkahwinan. Alam perkahwinan ni dia telah berpengalaman sebelum ini. Jadi apa-apa kalau petudara tu dia tak tahulah dalam kehidupan rumah tangga ni macam mana keadaannya dah. Tapi dia dah biasa dan dia tahu. Jadi dia lebih berhaklah untuk kepentingan kebaikan diri dia. Mungkin kalau perkahwinan sebelum ini banyak dia belajar tentang kesilapan-kesilapan. Jadi untuk perkahwinan kedua ni, dia nak apa yang dia nak dalam perkahwinan dia lebih tahu. Sebab dia telah berpengalaman sebelum ini. Jadi wali tidak boleh memaksanya kerana pengalaman perkahwinan menyebabkan dia tidak malu untuk berterus terang. Jadi bagi janda ni, kalau berbeza dengan dara, kalau dara bersetuju ke tak setuju, sengih-sengih tak. Tu maksud dia bersetuju lah tu, dia nak kata bersetuju, nak angguk kena nampak excited sangat, oh kamu ni tak sabar-sabar nak kahwin, contoh. Jadi dia malu-malu. Tu bagi dara. Bagi janda ni, malu apa dia kata tak. Dia telah alami alam perkahwinan sebelum ini, dia tak malu untuk bersetuju. Dia suka ke dia tak suka ke, dia akan direct saja. Lelaki macam ni tak, not my taste lah dia kata. Contohlah.
Jadi dia ada pengalaman. Ini berbeza dengan anak dara kerana dia malu untuk berterus terang. Kemudian hukum mengahwinkan janda yang masih kecil. Macam mana? Adakah janda, dia kecil tapi dia masih kecil, masih belum balik tapi telah jadi janda dah. Jadi adakah sama hukumnya dengan janda yang balik dengan janda yang belum balik lagi? Jadi dalam bab ini mana-mana wali tidak diharuskan mengahwinkan perempuan janda yang belum balik sehingga dia balik. Kena tunggu dia balik terlebih dahulu. Baru tanya keizinan dia. Ini kerana keizinan budak kecil tidak diambil kira dalam bab perempuan yang belum balik ataupun seseorang yang belum balik, tidak diambil kira dari sudut pengakuannya. Sebab belum balik lagi, belum mukallaf lagi. Seorang yang diambil kira penyaksian ke, keizinan ke, seorang yang telah balik dan juga berakal. Wali tidak boleh mengawinkannya sehingga dia balik kerana keizinannya yang diambil kira ialah keizinan selepas balik. Keizinan sebelum balik ni mungkin waktu itu dia dari sudut pemikiran pun masih belum matang lagi. Jadi yang diambil kira dalam syarak adalah keizinan perempuan walaupun dia janda tapi selepas dia balik baru diambil kira dari sudut hukumnya dalam syarak. Kemudian hukum wali enggan mengahwinkan anak perempuannya. Seorang anak perempuan tu dia berkenan dengan lelaki yang sekupu dengannya, jadi dia jumpa. Ini biasa berlaku di zaman sekarang ini. Kadang-kadang anak-anak sekarang ni jarang sangat dah ibu bapa yang pertemukan, jodohkan. Biasanya dia cari sendiri, jumpa sendiri, tak kira lah kat tempat kerja ke, di universiti ke, di media sosial ke, di Facebook, di Instagram, dia cari sendiri. Kemudian bila dia dah berpuas hati tu, dia pun pergi jumpa ibu bapa dia. Tiba-tiba ibu bapa dia ataupun walinya ada pilihan khusus, pilihan tersendiri. Ayah tak boleh, ayah dah ada dah calon untuk kamu. Jadi macam mana? Apa hukumnya? Banyak berlaku sekarang ni, anak-anak dia ada calon dia, bagi tahu kepada ayah dia ataupun datuk dia, ini calon dia, tiba-tiba tidak direstui. Nikah tidak direstui. Macam mana hukum dalam hukum Islam? Jadi jika seorang perempuan yang sudah balik dan berakal meminta untuk berkahwin dengan lelaki yang setara, ini yang penting. Maknanya perempuan itu, calon yang dia nak kahwin itu, yang dia cari sendiri itu lelaki yang sekufu dengannya. Sekufu, yang setanding, setaraf dengannya. Maksudnya di sini mana dari sudut agama, dari sudut pendidikan, taraf keluarga, sekufu. Maknanya tidak ada alasan untuk wali menolak, tiba-tiba dia menolak. Macam mana dari sudut hukumnya? Dengannya, apa hukumnya? Wali mesti mengahwinkannya. Ini hukumnya. Kalau anak-anak kita ni, kita dah besar semua dah kan, anak-anak pun dah besar semua, dia perkenalkan calon bagi suaminya, yang mana calon itu pada pandangan syarak, bukan pada pandangan wali tu, pada pandangan syarak ianya sekufu. Contohnya dari saya sebut tadilah, dari sudut pendidikan ke, keluarga ke, dari sudut setaraf, dari sudut taraf hidup sama, sekufu lah. Jadi hukumnya wali mesti mengahwinkannya. Jika wali enggan, ini kita panggil wali enggan ni. Kalau sekarang ini, kalau wali enggan boleh diangkat ke mahkamah lah. Contohnya berlaku macam tadi, wali tak setuju, jadi anak perempuan tadi boleh file di mahkamah wali enggan. Jadi mahkamah akan putuskanlah sama ada keengganan wali itu berasas ataupun tidak. Kalau tidak berasas, hakim akan melantik wali hakim lah untuk menikahkan, sebab tidak ada asas untuk menolak. Asas di sini asas yang dibenarkan oleh syarak. Jadi jika wali enggan sekalipun,
Sekalipun wali itu ialah bapanya, maka dia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Wali hakim ni, wali sultan. Ini kerana hak mengahwinkan beliau dengan lelaki yang sekufu adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Mesti ditunaikan oleh walinya. Walaupun kita kata dia mujbir, wali mujbir, tapi wali mujbir pun kalau dia nak memaksa anak dia, dia mesti mencari calon yang sekufu. Kalau dia cari calon yang tidak sekufu, anak perempuan tersebut berhak untuk menolak, calon pilihan walinya kalau tidak sekufu. Begitu juga di sini. Kalau anak perempuan itu dia cari calon sekufu, tidak ada hak untuk wali menolak. Sekufu yang saya sebut tadi mesti ianya sekufu yang diiktiraf oleh syarak. Ini kerana hak mengahwinkan beliau dengan lelaki yang sekufu adalah hak yang mesti ditunaikan oleh walinya. Jika wali enggan menunaikannya, pemerintah iaitu wali sultan, wali hakim akan menunaikannya. Hukum ini berdalilkan kepada sabda Nabi SAW, as-sultanu waliyyu man la waliyyalah. Sultan menjadi wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali. Dia ada wali, cuma wali enggan, dan keengganannya ini tidak ada asas syarak, maka dia tidak berpindah kepada wali lain sebab dia masih ada. Dia akan berpindah kepada wali sultan. Tetapi jika perempuan tersebut meminta dikahwinkan dengan seorang lelaki yang sekufu dan walinya ingin mengahwinkannya dengan lelaki lain yang juga sekufu. Dua-dua sekufu. Pilihan anak perempuan pun sekufu, yang dia pilih untuk anaknya juga sekufu, setaraf. Macam mana dari sudut hukum, yang mana kita nak ambil kira? Yang pilihan anak ke pilihan wali? Wali boleh melarang anaknya berkahwin dengan lelaki pilihannya dan mengahwinkannya dengan lelaki yang dipilih olehnya jika anak perempuannya itu masih dara. Ini kerana pandangan wali lebih sempurna daripada pandangan anaknya. Jadi yang akan diambil kira dalam situasi ini adalah pilihan wali. Yang penting mesti kedua-duanya sekufu. Pilihan anak pun sekufu, pilihan wali pun sekufu. Yang diiktiraf oleh syarak adalah pilihan wali. Kenapa pilihan wali diambil kira? Kerana biasanya orang tua lebih berpengalaman, dia tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Ini dalam kes sekufu. Kalau dalam kes tidak sekufu, mesti diambil kira yang sekufu. Kemudian hukum jika wali tidak ada. Macam mana wali tidak ada? Iaitulah seorang tu dia berkahwin di satu kawasan yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Macam mana? Jika perempuan mempunyai ramai wali, wali yang setaraf ni, contoh adik-beradik, lelaki dia ramai, dan wali yang paling hampir tidak ada di situ. Jika dia berada di tempat yang jaraknya 2 marhalah ataupun lebih, maknanya lebih daripada 90 km lah, hak menjadi wali tidak berpindah kepada wali yang lebih jauh, tetapi ia hendaklah dikahwinkan oleh wali sultan. Jadi hak dari sudut wali tu, wali dekat tu dia tak berpindah kepada wali jauh, tapi dia berpindah kepada wali sultan. Ini yang diambil asas kepada orang yang kahwin di negara lain tu, Thailand dan seumpamanya. Dia telah keluar 2 marhalah dan wali ataupun jurunikah di sana, jurunikah yang dilantik oleh pemerintah di sana lah, di Thailand, diiktiraf oleh badan agama yang diiktiraf di sana. Lalu dari sudut hukumnya sah perkahwinan sekiranya melebihi 2 marhalah. Ini disebabkan wali tidak ada di situ, sedangkan hak mengahwinkan perempuan adalah haknya. Sepatutnya wali yang mengahwinkannya, tapi wali tidak ada di situ.
Jadi wali tidak ada di situ tu dia tidak perincikan lah, dia tidak terhak sama ada wali tu setuju ke tidak setuju, kahwin lari ke tidak lari, itu bukan masalah. Itu bukan persoalan. Persoalannya wali tidak ada di situ dan jaraknya melebihi 2 marhalah. Apabila dia tidak mampu mengahwinkan perempuan disebabkan ketiadaannya, maka wali sultan akan menggantikannya. Jika wali berada di tempat daripada 2 marhalah, tidak sampai 90 km, wali sultan tidak boleh mengahwinkan, tak boleh untuk berpindah kepada wali sultan dalam radius yang tidak melebihi 2 marhalah. Melainkan dengan kebenarannya, mesti meminta kebenaran wali. Bila wali izin dan bagi wakalah, wakil, baru boleh. Ini bagi kes yang tidak melebihi 2 marhalah, mesti mendapat kebenaran daripada wali. Sama ada wali sendiri yang akad ataupun wali mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan. Ini kerana dia berada tidak jauh dari situ dan dia boleh pulang. Apa yang perlu dilakukan ialah sama ada dia datang mengahwinkan perempuan tersebut atau wakilkan kepada orang lain. Hukum ini sama dengan hukum wali yang berada di situ, itulah bermukim. Kemudian terdapat 2 wali yang sama taraf. Contoh adik-beradik, adik ayah, datuk dia dah tak ada. Ada adik-beradik lelaki. Jadi adik-beradik lelaki dia ni ramai. Jadi mana yang lebih berhak untuk menjadi wali kepada perempuan tersebut? Jika terdapat 2 orang wali atau lebih yang mana sama kuat dari sudut keturunan, mana adik-beradik lah, adik-beradik seibu sebapa contoh. Ada 4 orang lelaki. Terdapat 2 beradik seibu sebapa atau 2 beradik sebapa. Dia sunat dikahwinkan oleh wali yang lebih mengetahui seluk-beluk perkahwinan. Dia tidak menjadi ukuran sulung ke tidak sulung ke, tengah angah ke, bukan. Yang menjadi ukuran sunat, ini bukan kata wajib. Ini hanya sunat. Sunat maknanya dinikahkan oleh yang paling tahu, alim, seluk-beluk hukum berkaitan dengan perkahwinan. Dia tahu sedikit sebanyak, dia belajar agama ke contohnya, walaupun dia anak adik-adik bongsu, tidak menjadi masalah. Menjadi sunat, iaitulah yang wali itu mesti dia tahu hukum hakam berkaitan dengan perkahwinan. Sunat. Kemudian kalau sama juga dari sudut perkahwinan, semua tahu, semua ustaz, abang-abang dia, adik dia semua ni ustaz-ustaz keluar Azhar pun ada, Jordan semua ada, UM pun ada, semua ustaz ni. Seterusnya wali yang lebih warak daripada ramai-ramai tu, adik-adik, abang-abang adik dia tu, tengok yang paling warak, yang paling jaga solat berjemaah di masjid, yang tengok baca Quran banyak, yang banyak tahajud contohnya. Itu sunat dipilih. Walaupun bukan wajib pun, kalau pilihan lain pun pernikahan sah. Tapi ini dari sudut afdaliyah, mana yang lebih afdal. Seterusnya, kalau sama-sama, warak pun semua warak, sama warak, alim pun semua alim, wali yang lebih tua usianya kerana pengalaman luasnya. Jadi kalau semua sama, kita ambil Abang Long lah. Sebab apa, Abang Long ni dah kahwin lama dah. Lagipun Abang Long dah bercucu dah, nak keluar cicit dah, contoh. Jadi bagi kepada Abang Long yang lebih tua usianya. Dalam keadaan terdapat ramai wali yang setaraf, wali yang mengahwinkan perempuan itu hendaklah mendapatkan keredaan wali yang lain supaya mereka boleh bersepakat dan tidak berlaku sisifahan. Kalau sama dari sudut tadi, ciri-ciri tadi sama, minta persetujuan lah. Alung tadi ke apa, minta persetujuan supaya tidak berlaku salah faham. Jika mereka berselisih pendapat dan masing-masing ingin mengahwinkan perempuan itu, tak boleh. Angah nak kahwinkan juga. Yang bonsu pun, acu pun nak juga kahwin. Alung pun nak kahwinkan juga. Macam mana ni? Pening Tok Qadi ni, nak bagi kat siapa ni? Sebab semua sayang pada adik perempuan ni. Adik perempuan seorang, cantik pula tu. Jadi sayang, semua nak kahwinkan, nak pengalaman, nak masuk video semua kan, nak masuk status Facebook ke apa ke.
Macam mana tu? Mengundi. Siapa mengundi? Saya tak pernah jumpa lagi lah. Mari jumpa depan saya mengundi nak jadi wali. Biasanya benda-benda kecil macam ni dia ambil kira persefahaman masing-masing, dah tolak ransu dan seumpama. Tapi berkerah juga. Nak, saya nak, yang ni saya nak. Juru nikah tak apalah, saya buatlah. AB ni siapa buat mengundi. Mengundi siapa keluar undian maka dialah yang akan wakilkan. Supaya apa ni? Supaya tidak berlaku perselisihan. Ni siapa nak kahwinkan adik ni bergaduh 7 keturunan contoh. Jadi benda yang kecil saja tak perlu diperbesarkan. Jadi siapa yang diundi akan mengawinkannya. Jika perempuan memberi keizinan kepada mana-mana wali yang setara perkahwinannya. Jadi si pengantin perempuan ni dia ada pilihan dia nak angah contohnya. Yang kerana dia rapat dengan angah ni daripada kecil lagi dah rapat sangat, jadi dia nak angah yang walaupun kita tersetara, dia nak. Jadi macam mana tu? Dan dia dikahwinkan oleh wali yang kurang afdal atau wali yang tidak terpilih. Walaupun dia tak terpilih tapi yang perempuan ni nak kepada yang tidak terpilih tu dari sudut undian. Sah perkahwinan tersebut disebabkan oleh keizinan yang diberikan. Tetapi jika dia hanya memberikan keizinan kepada salah seorang daripada mereka kemudian dikahwinkan oleh wali yang lain, akad itu tidak sah kerana akad berlaku tanpa keizinan dan kerelaannya. Jadi mesti mendapat kerelaan. Sebab ini bagi wali yang tidak mujbir. Wali yang tidak mujbir mesti mendapat kerelaan dan keizinan daripada pengantin perempuan. Berbeza dengan wali mujbir, tak perlu mendapat keizinan daripada pengantin perempuan. Jadi bagi wali yang selain mujbir, adik-beradik ke mesti mendapat keizinan. Sebab itu dalam borang tu dia ada borang yang diisi tu memberi izin kepada abangnya untuk mengahwinkan dia, ada diisi borang sedemikian. Jadi perlu mendapat keizinan. Kemudian wali tidak ada apabila perempuan tidak mempunyai wali. Contohnya perempuan mu'allaf yang baru Islam, yang mana ayahnya tidak boleh menjadi wali baginya kerana perbezaan agama. Hak mengawinkannya berpindah kepada qadhi ataupun wali sultan, wali hakim, kerana dia dilantik untuk memberikan kebaikan kepada orang Islam. Mengawinkan perempuan tidak mempunyai wali mempunyai kebaikan yang wajib direalisasikan. Sebelum ini kita telah sebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sultanu waliyu man la waliyalah. Sultan adalah wali bagi sesiapa yang tidak mempunyai wali. Jadi siapa yang tak ada wali, dalam kes yang tidak ada wali, maka wali hakim. Kemudian hakim dalam wakil dalam perkahwinan. Boleh tak boleh mewakilkan perwalian dalam bab perkahwinan. Wali mujbir, iaitulah bapa dan juga datuk, diharuskan, maknanya boleh, harus mewakilkan kepada orang lain mengahwinkan anaknya yang masih dara walaupun tanpa keizinannya. Nya tu kembali kepada anak perempuan tadilah. Mana dia nak wakilkan kepada orang lain tanpa tanya dulu sepatah daripada pengantin perempuan. Tak ada masalah. Ini bagi wali mujbir. Contohnya wali ni, bapa ni dia jenis gagap. Kadang-kadang nak kahwinkan anak ni, dia yang nervous, bukan anak tu yang nervous. Dia yang ketar-ketar. Saya ni saya nikahkan saya, contoh. Jadi tersyasyu pula. Jadi sebab itu kita tengok kadang-kadang dia wakilkan kepada juru nikah lah. Juru nikah pun sebut, saya nikahkan kamu Muhammad Nizam, ya saya nikahkan kamu dengan Fadilah yang berwakilkan bapanya kepada saya. Kita sebutlah dalam akad tu, yang berwakilkan bapanya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak 5,000 hutang. Setakat saya mengakadkan nikah tak ada lagi hutang. Tapi sebenarnya dalam syarat boleh. Boleh. Hutang. Apa dia? Piramli, hutang ke? Bolehlah kalau kita nak praktik. Hutang. Jadi
Tapi tak ada masalah. Mas kahwin hutang, tapi kena bayar. Hutang wajib dibayar kan. Kena bayarlah selepas tu. Dalam mewakilkan perkahwinan ini, wali mujbir tidak disyaratkan menentukan lelaki tersebut untuk dikahwinkan dengan anak perempuannya. Ini kerana wali mempunyai hak menentukan wakil dan mempunyai kuasa untuk mewakilkannya secara umum. Jadi dia boleh secara umum. Contohnya kita kata seorang wali tu, dia wakilkan kepada pendaftar nikah. Dia tak sebut pendaftar nikah mana, masjid mana. Boleh. Wakilkan secara umum. Maknanya kalau surat tu laku pergi ke mana-mana pendaftar nikah untuk kahwinkan. Jadi perwalian secara umum. Begitu juga dia tidak dia wakilkan kepada orang lain tu, dia tidak mengkhususkan lelaki mana yang akan kahwin dengan anaknya. Boleh juga. Macam tu. Maknanya dia bagi kuasa dia tu kepada wakil dia. Jika wali mewakilkan secara umum tadi, dia tak sebut calon suami kepada anaknya, maka wakil wajib menjaga kepentingan pengantin perempuan. Dia telah seolah-olah wakil itu seolah-olah bapa dia dah. Dia kena tengok betul-betul lelaki itu sebab pewalian itu secara umum. Jangan dia mengabaikan kepentingan perempuan itu. Dia mesti meletakkan dirinya seperti dia ni adalah wali sebenar, ayah kepada perempuan itu ataupun datuk kepada perempuan itu. Dia tidak boleh mengabaikan kepentingan perempuan itu. Walaupun kalau dia ni diwakilkan secara umum. Oleh itu wakil tidak boleh mengawinkan lelaki yang tidak sekufu, tak boleh, sebab tidak akan mengurangkan kepentingan, menjejaskan kepentingan pengantin perempuan. Kerana perwakilan secara umum bermaksud mencari pasangan yang sekufu. Mesti kalau diberi pewalian secara umum bermaksud ayahnya memberi tanggungjawab kepada wakil itu untuk mencari calon yang sekufu bagi anaknya. Itu maksud pewalian secara umum. Bukan kata wali ikut kamulah nak cari calon yang macam tak. Maksud pewalian secara umum itu maknanya dia mesti mencari, sebagaimana aku nak kahwinkan anak aku dengan perempuan yang sekufu, maka kamu sebagai wakil mesti mencari calon yang sekufu kepada anakku. Itu maksudnya. Wali yang tidak mujbir pula tidak boleh mewakilkan perkahwinan itu melainkan dengan izin pengantin perempuan. Kalau aban kepada pengantin perempuan, dia nak wakil, dia tak nak akad, dia nak wakilkan akad nikah itu kepada juru nikah ke, mesti persetujuan daripada perempuan, pengantin perempuan. Ini kerana mereka tidak memiliki hak mengawinkannya tanpa kebenaran, sebab dia bukan mujbir. Dia mesti mendapat kebenaran pengantin perempuan, tidak sebagaimana hak yang diberikan kepada wali mujbir. Ayah dan juga datuk, mereka tak perlu minta izin. Tapi bagi wali yang lain, setelah ketiadaan ayah dan juga datuk, mesti mendapat keizinan. Nak wakilkan kepada orang lain pun mesti mendapat keizinan daripada pengantin perempuan. Oleh itu mereka tidak boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan akad tanpa kebenarannya adalah lebih utama. Jadi nak wakilkan akad pun kena minta persetujuan daripada pengantin perempuan. Ya. Wakil wali ini pun mesti yang ada autoriti kan? Tak. Boleh? Tidak semestinya. Tidak semestinya juru nikah yang dilantik. Boleh dia nak wakilkan kepada orang lain. Tak ada masalah. Cuma mesti ada saksi lah. Saksi mengatakan dia telah wakilkan kepada, ataupun kalau zaman sekarang ni ada dokumen lah. Dokumen isi wakilkan kepada siapa-siapa di hadapan dua orang saksi. Kemudian juru nikah cop. Tak ada masalah, boleh wakilkan pada siapa-siapa pun. Yang penting maknanya orang tu tidak fasik lah, orang yang adil, orang yang beragama. Kemudian rukun yang kelima, ya.
terima. Boleh juga. Boleh. Pengantin lelaki yang dengan syarat wakil tu tidak kata aku terima untuk diri aku lah. Bagi pihak boleh. Boleh. Oh, saya terlupa untuk ada pertanyaan minggu lepas berkaitan dengan perkahwinan dengan jin ya. Kahwin dengan jin ni saya tengok pandangan dia ada 3 pandangan lah. 3 ulama berselisih. Yang pertama haram, tak boleh dan tidak sah perkahwinan itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali memang perkahwinan dengan jin sebab dia berbeza alam. Berdasarkan kepada firman Allah SWT, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Antara tanda kebesaran Allah jadikan kamu pasangan dari jenis yang sama. Maknanya kalau kahwin dengan jenis yang lain tidak sah. Itu diambil dalil. Kemudian makruh maliki. Sah perkahwinan tapi makruh. Kemudian harus segelintir ulama mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan bolehlah ambil berpandangan segelintir ulama mazhab Syafi'i mengharuskan perkahwinan dengan jin. Tapi kalau ikut kepada fatwa-fatwa di Malaysia ni, kalau fatwa wilayah tidak membenarkanlah. Tidak membenarkan perkahwinan dengan jin. Kecuali jin Samsudin boleh. Kalau orang tu nama jin, tak apa. Tapi dia orang lah. Kalau jin alam jin tak boleh. Kemudian rukun yang kelima tadi, rukun yang keempat iaitulah wali. Wali. Sekarang ini rukun yang terakhir iaitulah rukun nikah yang terakhir iaitulah 2 orang saksi. 2 orang saksi berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghaira dhalika fahuwa batilun. Tidak sah perkahwinan melainkan dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil. Mana-mana perkahwinan yang berlaku tanpa ada perkara itu, maka pernikahan itu batil disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat sah bagi perkahwinan itu mesti ada 2 orang saksi. Cuba kita tengok bagaimana saksi-saksi itu dia ada syarat-syarat dia lah untuk sah dia ni menjadi saksi. Jadi akad nikah ni dari sudut persamaan dengan akad-akad yang lain, akad jual beli ke, akad syarikah ke, mana-mana akad yang lain. Jadi dari sudut persamaannya dia ada mensyaratkan redha, berlaku at-taradi, saling redha, pengantin lelaki, pengantin perempuan, keluarga lelaki, keluarga perempuan ni saling ada redha meredai. Kemudian ada ijab dan juga qabul. Begitu juga jual beli ke contohnya, ada ijab dan juga ada qabul. Tetapi Islam memuliakan akad nikah ni berbanding dengan akad-akad yang lain. Dari sudut apa perbezaan saksi? Perbezaan saksi. Yang membezakan dengan akad-akad yang lain. Walaupun akad yang lain ada saksi, tapi saksi bagi perkahwinan ni tak sama. Tak sama dengan saksi bagi isu-isu yang lain. Jadi Islam menjadikan sebahagian daripada agama dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akad nikah ni satu kita kata cara nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui perkahwinan. Sebab itu Nabi SAW sebut, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fin nisfil baqi. Apabila seorang itu dia berkahwin, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka dia kena sempurnakan separuh yang baki itu. Maknanya sebab itu bila berkahwin ni, seorang berkahwin ni dia akan lebih matang, sebab dia akan datang bersama dengan tanggungjawab. Perkahwinan itu datang bersama dengan tanggungjawab.
nafkah, kalau ada anak perlu tarbiyah dan seumpamanya. Jadi dia akad perkahwinan ni, sebab dengan akad itu, dengan kita kata lafaz, beberapa lafaz itu mempunyai kesan yang besar, menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan yang sebelum ini haram, selepas saja akad halal. Memberi hak pewarisan pusaka dengan sebab akad saja boleh mewaris antara satu sama lain. Memberi mendekatkan hubungan dengan akad saja menjadi mahram ayah dan juga ibu kepada pengantin. Jadi dengan kesan memberi, walaupun kita kata beberapa patah itu, tapi memberi kesan yang besar kepada hukum. Sebab itu mulia akad nikah ini, akad yang cukup mulia dalam Islam. Oleh kerana akad nikah dan kesannya amat besar, menghalalkan kehidupan suami isteri, mewajib. Jadi wajib mas kahwin. Wajib bagi suami memberi mas kahwin kepada isteri dengan sebab akad tersebut. Begitu juga wajib nafkah. Sebelum ni tak wajib apa-apa pun bagi, tapi dengan sebab akad itu mewajibkan suami memberi nafkah kepada isterinya. Begitu juga dengan perkahwinan juga jelas keturunan, boleh dibinkan kepada bapanya. Kalau tak kahwin tiba-tiba keluar anak, ini anak haram, tak boleh dinasabkan. Ini nasabnya jelas dengan sebab akad tadi. Hak, begitu juga hak harta pusaka, begitu juga hak ketaatan. Dengan sebab akad tersebut wajib bagi isteri mentaati suaminya. Dengan sebab akad saja. Lepas akad tu, kalau sebelum ni calon suami dia suruh buat ni, dia tak wajib untuk taat. Tapi dengan sebab akad tersebut menjadi wajib kepadanya untuk taat pada perkara-perkara yang tidak bersalahan, bercanggah dengan syarak. Jadi satu ibadat yang besar bagi seorang isteri untuk mentaati suaminya. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, idza sallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang isteri itu sembahyang 5 waktunya, yang wajib dia jaga sebaik-baiknya, walaupun dia tak buat sunat tapi dia jaga yang wajib sebaiknya. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa Ramadan, yang lain dia malas, tak apalah, dia jaga yang Ramadan. Wa ata'at wa hafizat farjaha, dan dia jaga maruahnya. Sebagai seorang isteri, jaga kehormatan dirinya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Faqila laha, maka akan ada seruan pada hari kiamat kepada perempuan tadi yang sifatnya, cirinya seperti tadi. Udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti, masuklah kamu ke dalam syurga, pilihlah mana-mana pintu yang kamu nak masuk. Ini kemuliaan besar, pahala mentaati. Jadi benda-benda yang tidak bersalah dengan syarat buatlah. Susah macam mana pun, kalau suami suruh buat ambil air ke, tapi suami pun kena tengok juga, kena ada memahami antara satu sama lain. Balik kerja letih-letih suruh buat tu, suruh buat ini, mentang-mentang aku kan suami dah, contoh dia gunakan kuasa tu, tak boleh. Kena, sebab itu perkahwinan ini mana perkongsian, berkongsi hidup, berkongsi suka duka, susah senang bersama. Jangan waktu senang saja I love you dah, waktu susah you labi-labi pula. Contoh. Agak macam mana? Dari sudut mas kahwin kita akan masuk bab as-sadaq, akan masuk bab khusus, tapi secara umumnya mas kahwin ini tidak ada batasan, tidak ada ataupun jumlah maksimum dan jumlah minimum. Dibenarkan, tidak ada masalah. Tetapi perempuan yang paling berakat adalah perempuan yang paling rendah mas kahwinnya. Itu. Kemudian di zaman Rasulullah pernah berlaku mas kahwin dengan cincin besi pun ada.
dengan kasut pun ada, dengan Al-Quran pun ada. Seorang sahabat tu, Rasulullah kata, berapa kamu ada? Tak ada harta. Kemudian cicing pun tak ada. Kamu hafal Quran banyak mana? Dia ceritalah sekian-sekian dia hafal Quran. Aku kawinkan kamu dengan sebanyak mana yang kamu ada dengan Quran. Maknanya dia akan ajar isteri dia tentang Quran tersebut melalui pengajaran Al-Quran sebagai mas kahwin. Tapi Nabi SAW mengahwinkan anak-anak baginda SAW tidak lebih daripada 12 uqiyah. 12 uqiyah. Satu uqiyah ni 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. Maknanya 40 kali 12 berapa? 400? 480. Lebih kurang itu. 480 mas kahwin anak-anak baginda sallallahu alaihi wasallam, tak lebih daripada itu. Jadi dia bab mas kahwin ni tidak ada tidak ada tempoh lah, jumlah yang tertentu. Islam mengambil langkah berjaga-jaga dengan mewajibkan kehadiran sekurang-kurangnya 2 orang saksi untuk menyaksikan akad nikah tersebut. Oleh kerana akad nikah ni sangat mulia, jadi untuk jaga tu, melibatkan 2 keluarga tu, mesti ada saksi lah. Saksi 2 orang. Di samping meletakkan beberapa syarat saksi yang melayakkan yang menjadi tempat kepercayaan untuk memperakui kesan-kesan tersebut apabila diperlukan. Mana saksi pun bukan main-main saksi. Kena saksi yang betul-betul berkelayakan, terutamanya ketika berlaku perselisihan, pergaduhan di antara suami isteri dan juga salah seorang tidak mahu melaksanakan hak-hak akad yang ada kesan-kesannya, maknanya tak nak bagi nafkah, nak apa. Jadi tu penting ada saksi tu. Kamu sebelum ni mengaku sekian-sekian, nak bagi sekian-sekian, tiba-tiba bila kahwin tak nak melaksanakan tanggungjawab dah. Jadi dalil 2 orang saksi, bagaimana hadis yang saya sebutkan tadilah, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil. Tidak sah perkahwinan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Mana-mana perkahwinan yang selain daripada itu adalah batal. Maknanya kena ada wali dan kena ada 2 orang saksi baru sah perkahwinan. Ijab kabul, kemudian 2 orang pengantin lelaki, pengantin perempuan. Cukup 5 rukun nikah. Kemudian siapakah saksi yang boleh kita ambil untuk menjadi saksi? Macam mana ciri-cirinya, kriterianya, syarat-syaratnya? Yang pertama, saksi mesti seorang Islam, mesti Muslim, tidak boleh mengambil orang kafir sebagai saksi. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak sekali-kali memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai dan membinasakan orang-orang Islam. Antara dalil lah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan, setengah daripada mereka menjadi wali kepada setengah yang lain. Maknanya orang yang tidak mukmin tidak boleh menjadi wali kepada orang mukmin. Itu yang pertama, mesti Islam, syarat sah menjadi saksi. Yang kedua, mesti lelaki. Dalam perkahwinan tidak boleh saksi perempuan. Mesti lelaki, az-zukurah, mesti lelaki. Akad nikah tidak sah dengan penyaksian saksi perempuan atau seorang saksi lelaki bersama 2 orang saksi perempuan. Contohnya kalau kita kata seorang lelaki ni bersamaan dengan 2 perempuan. Jadi orang tu dia pun seorang lelaki 2 perempuan, jadi 3 saksi. Tak boleh macam tu. Mesti lelaki. Al-Imam Az-Zuhri disebut apa? Dia sebut madatis sunnatu anir Rasuli sallallahu alaihi wasallam annahu la tajuzu syahadatun nisa'i fil hududi wan nikahi wat talaq. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak membenarkan saksi seorang perempuan dalam bab apa dia? Hukum hudud, bab nikah dan juga bab at-talaq. Bab at-talaq pun sama, mesti saksi adalah lelaki. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saksi mestilah al-aqlu wal balagh wal bulugh, mesti berakal dan juga mesti baligh. Tidak gila, tidak pensang, tidak pitam waktu itu. Dia mesti baligh. Baligh ni mana cukup umur lah. Tidak boleh kanak-kanak. Itu syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, saksi mesti adil. Walaupun secara zahir. Maknanya secara zahir, pandangan mata kasar kita dia ni baik. Tidak wajib untuk kita nak siasat, lantik penyiasat persendirian, tengok nak jadi saksi kahwin ni. Dia buat apa di belakang kita. Tidak diwajibkan sedemikian. Pada mata kasar dia ni adil, jaga solat, maka boleh jadi saksi. Kemudian yang kelimanya as-sam'u, mesti dia mendengar. Sebab penting nak dengar lafaz tu. Lafaz ijab dan juga qabul tu. Kalau yang pekak ni macam mana? Tiba-tiba dah selesai dah kahwin. Bila masa akad dia kata? Mesti dengar. Mesti dia dengar dan dia faham. Kemudian al-basaru, mesti melihat. Saksi, walaupun kita kata pengantin tu dua-dua buta, saksi mesti melihatlah. Kalau pengantin tak ada masalah, sah kahwin pengantin buta ke pengantin bisu ke, yang penting faham. Faham sirah tersebut. Yang kita belajar sebelum ni maknanya bahasa isyarat. Kalau pengantin tu bisu dah guna bahasa isyarat, maknanya saksi pun kena faham juga basic bahasa isyarat tu. Maksud secara basic, bahawa itu bermaksud perkahwinan. Mesti faham. Itu yang keenam. Jadi syarat sah bagi saksi ini, kalau ada cukup ciri-ciri ataupun syarat 6 syarat ini, maka dia boleh jadi saksi dalam perkahwinan. Kemudian menyaksikan kerelaan pengantin perempuan. Sunat menyaksikan kerelaan pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Jadi yang kita kata adik-beradik tu, wali adik-beradik tu, jadi dia mau minta keizinan daripada perempuan tu disaksikan oleh dua orang saksi tadi. Ini berlaku dengan cara dua orang saksi yang cukup syarat tadi, mendengar keizinan dan keredaan pengantin perempuan untuk melaksanakan akad. Seperti dia kata apa? Raditu bihadzal aqdi, aku redha dengan akad ini. Jadi dia dengar, dilihat oleh dua orang saksi, aku redha dengan akad ini. Ataupun dia kata azintu fihi, aku mengizinkan untuk berlaku akad nikah ini. Jadi dengan penyataan oleh perempuan itu disaksikan oleh dua orang saksi tadi. Jadi ini berlaku sebagai langkah berjaga-jaga untuk menjamin tidak berlaku pengingkaran selepas akad. Jadi supaya apa? Supaya kan kamu dah bersetuju sekian-sekian. Contohnya selepas akad tu, selepas berlaku perkahwinan, contohnya perempuan tadi dia mengingkari, saya tak beri keizinan, tapi saksi kata kami mendengar dengan mata kepala kami sendiri dah. Ada rekod ni, kami buat voice message ke apa tu, dia rekod. Jadi ni sebagai pentingnya saksi dalam perkahwinan. Kemudian bab menjaga kehormatan bapa dan juga datuk. Anak, sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kira. Sebagai seorang anak, sama ada anak itu lelaki ataupun perempuan. Sama ada anak itu ayah dia Muslim tapi anak itu kafir ataupun Muslim, wajib hukumnya dalam agama menjaga kehormatan bapa dan datuknya. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Nalah gauli kedua-duanya mereka, iaitulah ibu bapa, di dunia dengan cara yang baik. Walaupun berlainan agama, contohnya anak Muslim, ibu bapa tidak Muslim, kena gauli, kena layan mereka, hormat mereka dengan cara yang baik.
sama ada dari sebelah ayah ataupun sebelah ibu, datuk ni. Sama ada bapa atau datuknya seorang Islam ataupun kafir. Tidak ada perbezaan. Maknanya bagi seorang anak terhadap kedua ibu bapa dia dan juga datuk dia, dia mesti menjaga kehormatan, menjaga dengan baik, menggaulinya dengan baik. Nah, ini termasuk dalam bab nikah ni. Ini berlaku dengan cara dia memberikan mas kahwin. Contoh kita kata ayah ni telah kematian mak lah, kematian mak, ataupun datuk kita kematian nenek, nak kahwin. Tapi yang saya duk perhati zaman sekarang ni, ini satu kita kata perkara yang tidak baik dalam masyarakat kita, dalam hukum pun tidak sedemikian, iaitulah anak-anak melarang ibu bapa berkahwin. Ada banyak berlaku sedemikian. Nah, contoh kita kata ayah kematian mak, kematian isteri dia, mak kita kan. Dia nak kahwin, itu hak dia. Jangan anak-anak banyak sangat duk halang. Takut harta pergi kepada Allah. Harta Allah dah tetapkan masing-masing. Tak payah nak berebut harta ni. Nah, saya ada seorang kawan. Nah, satu ketika tu saya pergi ada urusan di luar negara lah. Jadi kebetulan saya sebilik dengan ayah dia. Anak dia tu kawan saya, ustaz juga. Nah, jadi saya sebilik dengan ayah dia. Biasa bila dah sebilik ni kita borak-borak semua kan. Jadi ayah dia ni telah kematian isteri lah. Nah, jadi ayah dia pun mengadulah pada kita. Dia kata dia nak kahwin, tapi anak dia tak bagi. Masya Allah, subhanallah. Tak bagi ayah dia nak kahwin. Sebab kadang-kadang kita tak boleh, anak-anak ni tak sama jaga kebajikan ayah ni dengan seorang isteri menjaga kebajikan suaminya. Dia kata anak dia tak bagi, dan dia meninggal sampai dia tak kahwin lah. Jadi kalau nak kahwin, patutnya kita bantu. Kalau dia tak ada mas kahwin, kita kena wajib. Ni hukum dia, wajib bagi anak untuk menyediakan mas kahwin bagi ayahnya. Hukumnya wajib, bukan sunat, bukan apa, wajib. Ini tengok ni. Ini berlaku dengan cara dia memberikan mas kahwin yang sama nilai mas kahwin seorang pengantin perempuan yang merdeka. Dia mesti menyediakan anak tu. Atau dia berkata kepada mereka, kahwinlah ayah ataupun datuk, saya akan berikan kamu mas kahwin. Saya akan tolong bayar, tolong support belanja mas kahwin. Walau bagaimanapun terdapat 3 syarat untuk mewajibkan perkara itu. Maknanya hukum menjadi wajib kepada anak untuk tanggung mas kahwin walinya ataupun ayah dan juga datuknya. Bila mana perkara itu menjadi wajib? Sekiranya ada ciri-ciri dan syarat-syarat di bawah ini. Pertama, anak mampu untuk bayar. Anak tu berkemampuan dah, mampu untuk bayar mas kahwin. Ayah atau datuk tidak mampu bayar mas kahwin. Dia nak kahwin sangat, tapi tak mampu nak bayar mas kahwin. Wajib bagi anak untuk melansaikan mas kahwin bagi ayah dan juga datuknya. Bapa atau datuk mempunyai keinginan untuk berkahwin. Dia nak kahwin, dia tak ada keinginan kahwin tu masih ada, dia tak mampu untuk bayar, maka menjadi kewajipan bagi anak untuk melesaikan mas kahwin bagi pihak bapa dan juga datuknya. Hukumnya wajib. Jangan duk halang. Kalau ibu bapa nak kahwin, kahwin. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi dia. Jangan duk halang, duk bala, duk marah. Siapa tak bertegur siapa dengan ayah ataupun ibu pun sama juga. Kalau ibu nak kahwin, bagilah. Kalau dia rasa itu untuk membahagiakan rasa sunyi dan seumpamanya, kahwin. Anak-anak ni tak ada hak, tidak ada hak pun dalam agama untuk menghalang orang tua untuk berkahwin. Tindakan ini diambil untuk mengelak mereka daripada terdedah kepada perzinahan yang merosakkan, dari benda-benda yang merosakkanlah. Mendedahkan mereka kepada perzinahan adalah bertentangan sama sekali dengan kehormatan seorang bapa dan terkeluar daripada pengertian melayani mereka dengan cara yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sahibuhuma fid dunya ma'rufa.
Adalah gaulilah mereka, layani mereka kedua ibu bapa itu di dunia dengan cara yang terbaik. Ini perintah agama. Sahib ni maknanya gaulilah, mana perbuatan suruh. Allah suruh supaya anak-anak ini melayan kedua ibu bapanya dengan baik. Mana-mana kalau boleh, mana semua keinginan yang tidak bercanggah dengan syarak, kalau anak tu boleh penuhi, itu adalah satu kemuliaan bagi anak tersebut kerana mampu untuk melayani kedua ibu bapanya dengan baik. Bersabarlah, kadang-kadang ibu bapa ni bila dah tua ni macam-macam kerenah dah. Bersabar itu mendapat ganjaran dan kita dimuliakan oleh Allah SWT. Orang yang memuliakan kedua ibu bapanya akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia lagi. Sebab itu, orang yang berbelanja untuk keluarga, untuk ibu bapa ni tidak akan fakir. Tidak akan fakir orang yang memberi untuk kedua ibu bapanya. Jadi, kalau kita anak lelaki ke apa ke, bagi sekadar yang kita mampulah, yang kita dapat tu, bagi, peruntukkan untuk kedua ibu bapa kita, bagi setiap bulan yang kita mampu. Tak pernah, tidak akan fakir. Begitu juga dalam bab bersedekah yang lain pun sama, tidak akan fakir orang yang bersedekah. Kemudian perkahwinan orang kafir, apa dari sudut pandangan Islam. Contohnya orang tu dia masuk Islam. Suami isteri masuk Islam. Adakah perlu diakad semula ataupun Islam mengiktiraf perkahwinannya semasa dia kufur, dia kafir? Islam mengiktiraf, tak perlu diakad semula. Tak perlu diakad semula kalau masuk Islam. Tapi kalau salah seorang masuk Islam akan tertolak dengan sendirilah. Perkahwinan berlainan agama ni tidak boleh. Contoh kalau kita kata isteri saja yang masuk Islam, suami tak masuk Islam. Tapi dia masuk Islam kemudian sikit. Kemudian sikit itu maksudnya dalam tempoh iddah. Tidak perlu diakad semula. Tapi kalau lebih iddah, 3 kali haid tu lebih, maka kena akad semula. Kena akad semula. Kalau lewat. Tapi kalau serentak masuk Islam, tidak perlu diakad semula dengan cara Islam. Walaupun kita kata, dulu dia kahwin dengan tradisi Hindu, Islam mengiktiraf perkahwinan tersebut. Islam mengiktiraf. Yang menjadi hukum bagi kita ni, kalau kedua-duanya Islam nak kahwin, mesti ada syarat-syarat dan rukun-rukunnya sedemikian. Tapi kalau dia dah tak kahwin, dah jalani kahwinan sebelum ini dengan cara adat agama mereka dan masyarakat pun tahu bahawa dia berkahwin, masuk Islam, Islam mengiktiraf perkahwinan itu. Contoh, perkahwinan orang kafir sesama mereka adalah sah. Dalilnya ialah hadis Ghailan radhiyallahu anhu, memeluk Islam dan mempunyai lebih daripada 4 orang isteri. Ketika dia memeluk Islam, dia memiliki isteri yang ramai melebihi 4 orang. Nabi menyuruh beliau kekal bersama 4 orang isteri dan menceraikan bakinya. Jadi Nabi suruh pilih 4, kemudian yang lain cerai. Nabi tak akad nikah semula kan, yang 4 tu. Nabi tidak bertanya tentang syarat nikah mereka. Kita juga tidak diwajibkan melakukan perkara tersebut. Jadi Nabi mengiktiraf, kita pun mengiktiraflah sebarang perkahwinan yang berlaku sebelum masuk Islam. Kalau kedua-duanya masuk Islam, tidak perlu kepada akad baru. Jika mereka meminta kita menghakimi perkara itu, kita tidak akan membatalkan perkahwinan mereka. Jika mereka memeluk Islam, perkahwinan mereka diakui oleh Islam. Kemudian memeluk Islam setelah berkahwin, macam mana? Jika seseorang lelaki kafir serta isterinya memeluk Islam bersama-sama, perkahwinan mereka terus kekal. Sama-sama masuk Islam dua-dua, kekal. Perceraian hanya berlaku jika berlaku perbezaan agama. Si suami Islam, isteri kufur, maka berlaku perceraian di situ. Agama mereka tidak berbeza jika kedua-duanya kafir atau kedua-duanya memeluk Islam. Ibn Abbas berkata, pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki datang menemui baginda dalam keadaan telah memeluk Islam. Kemudian isterinya pula datang dalam keadaan memeluk Islam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, dia adalah isteriku yang telah memeluk Islam bersamaku.
kembalikanlah dia kepadaku, maka isterinya dikembalikan kepadanya. Mana tanpa ada akad. Dalam masalah suami memeluk Islam dan isteri masih dengan agama asal kafir, terdapat beberapa keadaan. Jika isteri adalah ahlul kitab, agama Yahudi ataupun Nasrani, perkahwinan mereka keduanya terus kekal kerana seorang Islam diharuskan. Dari sudut hukum pun seorang Muslim boleh berkahwin dengan ahlul kitab. Jadi ciri-ciri ahlul kitab tu ada dibahaskan oleh ulama fiqh, macam mana ahlul kitab yang diiktiraf, yang boleh dikahwini perempuannya. Keduanya hendaklah jika isteri menyembah berhala atau mulhid dan tidak memeluk Islam semasa iddahnya, keduanya hendaklah diceraikan selepas suaminya memeluk Islam. Namun jika perempuan itu memeluk Islam dalam tempoh iddah, yang maknanya suami dia masuk Islam dulu, jadi dengan rasminya lah terbatal perkahwinan. Tapi dalam tempoh iddah tu tiba-tiba isterinya dapat hidayah masuk Islam, maka tak perlu akad barulah. Namun namun jika perempuan itu memeluk Islam sampai iddah, perkahwinan kedua-duanya terus kekal dalam tempoh iddah. Jika isteri memeluk Islam tetapi suaminya terus kafir, kedua-duanya mesti dipisahkan ketika perempuan itu memeluk Islam. Kecuali suami memeluk Islam semasa isterinya masih berada dalam iddah, jadi perkahwinan kedua-duanya terus kekal. Dalam tempoh iddah tu suaminya dapat hidayah, jadi perkahwinan kekal. Jika suami memeluk Islam selepas habis iddah bekas isterinya, lepas habis iddah baru dapat hidayah, dia tidak boleh rujuk melainkan dengan mengadakan akad baru. Kena kahwin semula lah, macam perkahwinan biasalah. Maknanya orang yang habis iddah tu kena akad semula. Umar bin Shu'aib meriwayatkan daripada bapanya, daripada datuknya, Rasulullah SAW mengembalikan anaknya Zainab kepada Abi As bin Abi Ar-Rabi' dengan mas kahwin yang baru dan perkahwinan yang baru. Ini selepas habis iddah. Kemudian insya-Allah pada minggu hadapan kita masuk as-sadaq, mas kahwin. Sebelum itu saya buka kalau ada nak bertanya dalam tempoh 15 minit, 10 minit ni. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Yap. Macam mana? Dia punya anak dia kahwin dengan dia kakak dia dah tua lah. Bapa dia nak kahwin kakak anak dia. Menantu lah. Saya tak faham. Anak dia tu, anak dia ada menantu tu, dia ada kakak. Oh, kakak kepada menantu. Lepas tu? Dia nak kahwin, macam mana dia pandang Islam? Nak kahwin dengan siapa? Oh, gini. Bapa mertua nak kahwin dengan kakak. Kakak gini, seorang lelaki kematian isteri dia. Kemudian dia ada anak lelaki. Jadi isteri kepada anak dia tu kita panggil menantu lah kan. Jadi menantu dia ni ada kakak. Tiba-tiba kakak dia ni hidup secara jatuh hati. Bapa mertuanya nak kahwin dengan kakak dia. Ada hubungan keluarga tak? Tak ada, tak ada masalah. Kalau kakak dia tu setuju, boleh. Dan juga anak pun tak ada masalah, contoh tak ada masalah. Tidak ada, bukan mahram. Bukan mahram. Bukan orang yang diharamkan berkahwin. Cuma dalam aspek tergamak tak tergamak itu soal lain, bukan soal hukum. Kita berbicara pasal hukum. Dia tak ada kaitan pun. Boleh, tak ada masalah. Panggil mak lah.
Dah ada 2 pangkat, kakak dan juga berkahwin dengan besan boleh tak? Berkahwin dengan besan. Anak sama anak kahwin. Anak sama anak kahwin. Bapa kepada anak lelaki ni kematian isteri. Dah. Kemudian mak kepada pengantin perempuan ni kematian suami. Jadi anak sama anak kahwin, kemudian sama besan nak kahwin. Boleh tak boleh? Boleh sebab tak ada kaitan apa pun keluarga. Anak kahwin dengan anak, kahwin dengan anak, sama anak, bapa dengan ibu kahwin sama. Dah. Boleh. Ada lagi? Kalau tak ada kita tutup, kita sambung insya-Allah pada minggu hadapan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi manfaat kepada diri saya sendiri, begitu juga dengan kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. اللهم اجعلنا من المتواضعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.